Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar yang telah sama-sama join pada malam ni. Yang berusaha Dr. Muhammad Afandi Ibrahim, Timbalan Rektor HCA, Puan Suryani Haji Fatila, Penolong Penafsakanan KAG yang sentiasa yang pelajar perlu berurusan sepanjang semester, Puan Nohazlina Muhammad, Penolong Penafsakanan Kampus Bandaraya Melaka, Puan Nabiha Muhammad Nasir, Penolong Pendaftar Kampus Jasin, para pensyarah yang sama-sama join taklimat pada malam ni, serta tidak ketinggalan juga para pelajar yang saya mengharapkan anda semua dapat turut serta mendengar taklimat peperiksaan akhir untuk pelajar di pra-diploma, diploma dan sarjana muda sesi Januari-Februari 2024. So sebelum saya melanjutkan lagi taklimat kita pada hari ini, mari kita sama-sama memulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, untuk para pelajar pada malam ini saya akan memberikan seberapa banyak informasi kepada pelajar, terutama sekali pelajar-pelajar pra-diploma dan pelajar semester pertama. Perkara ini sangat penting kepada pelajar semua kerana terdapat beberapa perkara-perkara penting yang kamu semua perlu ambil maklum, perlu bersedia dan sebelum menghadapi peperiksaan pada kali ini. So untuk taklimat pada untuk malam ini ada beberapa tujuan. Ada beberapa tujuan yang saya adakan, antaranya adalah menjelaskan tentang peraturan dan etika peperiksaan yang harus diikuti oleh pelajar UiTM. Saya faham kebanyakan pelajar-pelajar sedia maklum berkaitan dengan peraturan-peraturan dan ada segelintir juga masih lagi masih tidak memahami ataupun kurang faham berkaitan dengan peperiksaan di UiTM ni. Saya mengharapkan semua pelajar dapat mutekan mic masing-masing supaya jangan ada gangguan. Objektif yang kedua, memberi kesedaran dan peringatan kepada pelajar terutama sekali berkaitan peraturan di dalam peperiksaan. Kita semua ambil maklum. Ambil maklum di saat-saat minggu-minggu akhir peperiksaan ni, minggu-minggu menuju peperiksaan ni, pelajar terlalu busy dengan pelbagai perkara, pelbagai assignment ataupun test dan macam-macam lagi. Ada yang hilang ingatan ke apa benda kan, so kita buat ulang kaji balik, kita tengok balik mana yang kurang dan mana yang ada benda-benda baru tu kita take note. Dan perkara yang ketiga, membuat persediaan awal bagi menghadapi peperiksaan akhir supaya tidak membuat persediaan di saat-saat akhir. So pelajar perlu bersedia awal. Jangan pagi pukul 8, pukul 9 nak mula peperiksaan, pagi itulah baru nak bersedia dan untuk prepare semua perkara lah pada pagi tersebut. Dan yang paling penting adalah memberi dorongan, motivasi dan keyakinan kepada pelajar agar mereka berasa yakin untuk menghadapi peperiksaan dengan baik. Okey, kita ringkaskan saja objektif ni. Okey, pada malam ini taklimat saya terbahagi kepada lima stage lah. Antaranya berkaitan dengan talian telefon, talian-talian kecemasan yang kamu perlu tahu kalau ada berlaku apa-apa, slip hilang, IC hilang ataupun apa sahaja yang berkaitan dengan dokumen-dokumen penting untuk menduduki peperiksaan, nombor mana yang kamu perlu tahu untuk call.
Yang kedua adalah tarikh atau penjadualan dan tempat peperiksaan. Ini yang sangat penting. Yang ketiga adalah apa tanggungjawab pelajar itu sendiri. Sebagai pelajar, apa yang kamu perlu tahu. Dan yang keempat, panduan kepada pelajar sebelum, semasa dan selepas peperiksaan. So, apa yang kamu kena tahu. Yang kelima, kita akan tengok sedikit berkaitan dengan kes salah laku. Dan yang terakhir sekali, isu-isu berkaitan dengan peperiksaan. Okey, kita pergi dulu kepada berkaitan dengan bilik gerakan peperiksaan. Talian telefon bilik gerakan peperiksaan. Okey. Untuk kampus bandara, untuk kampus Alur Gajah, kampus Alur Gajah, unit peperiksaan diketuai oleh saya sendirilah, Muhammad Helman bin Mat Isa, penolong pendaftar HCA, dibantu oleh Puan Rafidah binti Muhammad Lutfi dan Puan Ruzlawati binti Sidik. Ini ya rekod. So kalau ada apa-apa berlaku di pagi peperiksaan ataupun apa-apa sahaja yang kemuskilan berkaitan dengan peperiksaan, so kamu boleh hubungi kami. Kami akan memberi bantuan yang sebaiknya lah. Ini untuk kampus Alur Gajah. Untuk kampus Bandaraya Melaka, para pelajar perlu tahu di sini ada dua pegawai yang terlibat, iaitu yang pertama Puan Nur Hazlina Muhammad, penolong pendaftar kanan HCA, dan dibantu oleh Encik Muhammad Amin Jusni, pegawai eksekutif. So, selain dua pegawai ni, boleh call juga pejabat unit peperiksaan lah. So, kerani ataupun staf di sana akan cuba membantu pelajar ke dalam keadaan yang orang kata apa orang kata terdesak lah. Biasanya pelajar ni akan mengalami masalah berkaitan dengan slip peperiksaan, kad matrik pelajar. Itu perkara-perkara yang biasa lah yang berlaku sebelum peperiksaan bermula. Yang ketiga adalah bilik gerakan peperiksaan kampus Jasin yang diketuai oleh Puan Nabihah binti Muhammad Nasib, penolong pendaftar HCA, dibantu oleh Puan Azrin Syuha Izzayu Tajuddin, pegawai eksekutif kanan dan pejabat unit peperiksaan. So, pelajar-pelajar yang berkaitan ni boleh snap lah ataupun save nombor-nombor ni supaya mudah nanti. Okey. Settle berkaitan dengan nombor telefon, kita pergi seterusnya kepada tarikh atau penjadualan dan tempat peperiksaan. Okey, sebelum saya meneruskan taklimat pada malam ni, kalau ada apa-apa pertanyaan, boleh chat dekat bawah tu. Nanti rakan penolong pendaftar saya akan bantulah untuk menjawab. Okey, seterusnya kita tengok tarikh peperiksaan. Untuk semester Januari Februari 2024, peperiksaan akan bermula pada 29 Januari sehingga 18 Februari. Ini untuk general lah, untuk UiTM. Tetapi untuk kampus Melaka akan berakhir pada 16 Januari. 16 Januari adalah paper yang terakhir lah. So lebih kurang dalam 3 minggu juga. So pelajar mesti kena ambil maklum, dah print dah slip, tengok venue-venue dan tarikh-tarikh yang penting untuk kamu tahu. Jangan tersalah. Ada juga kes-kes yang lepas, pelajar salah tarikh. Pelajar salah tarikh pun ada, pelajar tersalah dewan pun ada. So pelajar kena ambil maklum awal lah, bersedia. Okey. Seterusnya kita akan tengok penjadualan peperiksaan akhir. Penjadualan. Okey, untuk semester ini, hari yang terlibat dengan peperiksaan adalah Isnin hingga Jumaat. Isnin hingga Ahad, macam biasalah, macam yang lepas.
bermula jam 9 pagi untuk sesi pagi dan sesi petang bermula pukul 2 suku. Untuk Isnin hingga Ahad. Untuk hari Jumaat, sesi pagi akan bermula pada 8.30 pagi dan sesi petang akan bermula pada jam 2.45 petang. So sebagai peringatan kepada semua para pelajar, kita tak nak lagi seperti semester lepas pelajar berpeluh-peluh termengah-mengah kerana dah lewat datang ke Dewan Peperiksaan. Pelajar perlu hadir selewat-lewatnya 40 minit awal di Dewan atau bilik peperiksaan untuk persediaan memasuki Dewan dan taklimat peperiksaan oleh ketua pengawas. Saya menyarankan kepada semua pelajar, memberi peringatan juga kepada para pelajar supaya kamu wajib mendengar ketua pengawas membacakan peraturan peperiksaan. Ada 13 perkara yang kamu kena tahu, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh semasa peperiksaan berlangsung. Itu kamu kena ambil maklum. Okey. Seterusnya kita pergi kepada lokasi-lokasi peperiksaan. So, untuk semester ini, di kampus KAG terdapat 8 lokasi peperiksaan akan dijalankan. Di mana 1 hari bulan 2, semua bilik, semua pusat-pusat peperiksaan akan penuh digunakan untuk peperiksaan akhir. Bermula dengan kita tengok di Dewan Tamingsari, yang boleh menampung lebih kurang 850 orang pada satu-satu masa. Seterusnya Dewan Bendahara, lebih kurang 329 pelajar. So, 2 dewan ni memang akan digunakan sentiasa pagi dan petang. Pagi dan petang. Dan dibantu oleh beberapa bilik yang lain lah. Antaranya BG08, BG09 ni di area KPP2, B111, TG01. Okey, TG01 dan TG02 ni digunakan untuk isolasi. Isolasi ni bermaksud kepada pelajar-pelajar yang telah didaftarkan, telah memohon untuk berada di bilik isolasi semasa peperiksaan berlangsung. So bukan pagi ni ada peperiksaan, pagi tu juga baru memohon. So memang akan memberi kesukaran kepada pihak kami untuk menguruskan permohonan tersebutlah. Biasanya permohonan isolasi ni akan dimohon lebih awal dan diluluskan oleh Timbalan Rektor HA. So agak-agak pelajar-pelajar agak-agak masa mula tak sihat ataupun apa-apa kemungkinan berlaku, sila maklumkan segera kepada pihak saya lah. Kepada pihak yang saya sebutkan tadi, yang nombor-nombor telefon tadi tu, supaya kami dapat ready. Okey. Dan unit kesihatan. Okey, unit kesihatan ini ada beberapa kes terpilih sahaja yang telah disahkan oleh pegawai perubatan untuk ambil di unit kesihatan. So tidak semua penyakit ataupun yang melibatkan kesihatan yang boleh duduk di ambil unit kesihatan lah. So ada beberapa kriteria yang perlu dipatuhi sebelum ambil peperiksaan di unit kesihatan. Okey. Seterusnya kita pergi ke kampus Bandaraya Melaka. Kampus Bandaraya Melaka menggunakan lebih kurang 15 lokasi peperiksaan, di mana Dewan Aras 14, Dewan Aras 13, ini pelajar-pelajar kampus Bandaraya sedia maklumlah, dewan-dewan tersebut. ZDKU, Z146, Dewan Aras 8, ni semua you all kena hafal lah. Tengok slip SMP tu, dia ada tulislah kat mana Dewan Peperiksaan. Z135, Z136, Z145, Z96, Z95.
Semua tempat-tempat ni diharapkan kamu dapat tahu kamu ambil maklum, kena hafal, jangan tersalah bilik Z94, Z93, Z92, Z61, Z91 ini semua dewan-dewan yang akan digunakan semasa peperiksaan di kampus Bandaraya Melaka. Seterusnya 10 lokasi peperiksaan di kampus Jasin RBPKJM ini di Library Jasin di tingkat 3 yang boleh menampung lebih kurang 340 orang dalam satu masa. Seterusnya Dewan Seminar 1, Dewan Seminar 2, Dewan Seminar 3, Dewan Seminar 4, Dewan Seminar 2, Dewan Seminar 5, 6, 7, 8 dan bilik kuliah 1. Kita ada 10 lokasi peperiksaan untuk kampus Jasin Melaka. Okey. Kita tengok kekerapan penjadualan peperiksaan untuk semester ini. Apa tu, terdapat juga masih berlaku lagi penjadualan yang melibatkan pelajar back to back, 3 back to back dan 4 back to back macam semester lepas lah. Memang tidak boleh boleh lari lah sebab kita terhad masa kita terhad. So macam saya cuba pernah terangkan apa maksud back to back. Back to back ni biasanya pelajar akan menghadapi peperiksaan pagi dan petang pada hari yang sama. 3 back to back adalah pagi, petang hari ini dan pagi besok. Dia berturutan pagi, petang hari ini dan pagi besok. Dan 4 back to back, 2 hari berturut-turut, pagi dan petang ada peperiksaan. Memang berlaku penjadualan begitu. So memang kita tak boleh nak elak lah. So pelajar kalau berlaku 4 back to back, kena bersedia daripada segi mental dan fizikal lah supaya tidak berlaku apa-apa kemungkinan yang buruk lah Okey, kita pergi kepada apa tanggungjawab pelajar yang perlu pelajar bersedia sebelum peperiksaan berlangsung kita tengok satu persatu. Macam saya cakap tadi, pelajar perlu hadir 45 minit awal. Contohnya kalau pelajar pergi di DTS, segala kemudahan ada di DTS tu. Surau, toiletnya, tempat berehatnya, semua ada. So tak salah pun kalau kamu datang awal, boleh study sikit ke ataupun bersedia di situ sebelum ketua pengawas panggil untuk masuk ke dalam dewan. So biasanya Dewan Taming Sari ni, ketua pengawas akan panggil setengah jam awal sebelum peperiksaan bermula. Kebiasaannya pengawas akan panggil awal. So dia akan brief, kamu nak cari meja lagi, nombor meja lagi, kamu nak ni lagi kan, semua makan masa. So pengenalan diri ni antaranya bawa pelajar. Okey, untuk makluman nanti saya slide lepas ni nanti saya akan terangkan berkaitan dengan kad pelajar yang kamu wajib ada, slip menduduki peperiksaan SMP dan slip peperiksaan daripada student portal dan keperluan peperiksaan. Keperluan peperiksaan ni bermaksud pen, pensel yang dimasukkan dalam pencil case yang transparent. Payah kamu nak masukkan dalam pencil case jeans ke ataupun apa-apa yang tidak elok sinar. Pengawas tidak akan membenarkan pelajar bawa masuk ke dewan peperiksaan. Nanti saya akan bagi contoh macam mana rupa. So kes-kes kecemasan, kalau kamu tiba-tiba nak rasa rebah, nak rasa anxiety, menggigil, tangan menggeletar, kepala menggeletar, lutut menggeletar sebelum peperiksaan bermula, sila maklumkan segera kepada pengawas ataupun staf unit peperiksaan. So kami memang ada unit kesihatan akan sentiasa standby sebelum peperiksaan bermula. Jangan kamu dah terlentang dalam dewan peperiksaan, masa tu akan bukanlah menyusahkan, cuma akan mengganggu sedikit perjalanan peperiksaan tu. Semak jadual waktu, pastikan jadual waktu disemak pada selewat-lewatnya malam sebelum peperiksaan bermula. Pastikan tarikh, masa dan tempat tu betul.
Jangan pagi tu baru nak tengok ataupun gesa-gesa dia akan memberi impak yang negatif kepada persediaan pelajar. Elakkan salah laku, macam biasalah meniru, bawa nota, conteng kat kaki, conteng kat tapak tangan, conteng dekat lutut, semua tu semua perkara-perkara yang dah lama. Eh? Pengawas-pengawas yang memang dah tahu selok belok dan apa tu pelajar-pelajar punya planning ni. Letak nota dalam tandas, semua perkara-perkara ni polis bantuan ataupun pengawas-pengawas telah dilatih ataupun diberi maklum awal supaya persediaan-persediaan ini dilakukan sebelum peperiksaan bermula. Okey, seterusnya kalau berlaku pada hari peperiksaan berlaku pelajar tidak sihat pelajar mungkin demam, kena COVID, kena COVID ataupun apa sahaja, sijil cuti sakit perlu diserahkan kepada bahagian hal ehwal akademik rekod dalam tempoh 24 jam. Pastikan diserahkan dalam tempoh 24 jam, maklumkan kepada koordinator program berkaitan dengan sijil cuti sakit. Kalau pensyarah tidak terima sijil cuti sakit dan HCA pun tidak terima sijil cuti sakit, kamu akan mendapat status YY. Status YY tu di mana pelajar tidak hadir peperiksaan tanpa kebenaran. Tanpa kebenaran bermaksudnya kamu punya CGPA akan dikira. Kalau sijil sakit kamu ni diupdate, pensyarah maklum kamu akan dapat status XX yang bermaksud tidak hadir peperiksaan dengan kebenaran. Ini CGPA tidak dikira. Tu kamu kena faham Okey. Seterusnya, ini yang dimaksudkan dengan kad pelajar yang baru. Kad pelajar mungkin bermula semester ini penguatkuasaan akan dijalankan kepada berkaitan dengan kad pelajar. So ini rupa pelajar yang baru lah yang baru warna biru, ada RHB dan ada gambar dan ada yang mana ada beberapa lah fungsi dan dia punya interface yang berbeza lah Okey, ini yang saya kata berkaitan kad metrik yang sangat penting Pelajar diminta untuk memahami dan mengambil tahu berkaitan dengan keliling timbalan Naib Chancellor bahagian hal ehwal pelajar bilangan 13 tahun 2003 yang dikeluarkan pada 7 Disember 2023 dan surat edaran berkaitan penguatkuasaan kad prihatin siswa KPS bagi peperiksaan akhir di UiTM Cawangan Melaka oleh Timbalan Rektor HCA bertarikh 15 Januari 2024. Kamu kena tengok siapa-siapa pelajar yang datang ke Dewan Peperiksaan membawa kad pelajar berwarna kuning ini, ketua pengawas tidak akan membenarkan kamu masuk ke dalam Dewan Peperiksaan. Ini adalah perkara yang sangat-sangat serius yang pelajar kena ambil tahu, yang pelajar kena ambil maklum dan bertanggungjawab sepenuhnya. Bertanggungjawab sepenuhnya. Kamu pelajar bermula semester ini perlu membawa hanya kad prihatin siswa berwarna biru sahaja. Bawa ke dalam Dewan Peperiksaan hanya kad sahaja. Payah letakkan dalam layar kulit ke, coach ke, tak payah. Unit exam tak nak tengok kamu punya layar, tak nak, kamu holder tu kita orang tak nak tengok. Hanya bawa matrik sahaja dan pencil case, smartwatch dan handphone sahaja di dalam Dewan Peperiksaan. Di mana yang kamu kena letak, kejap lagi kan saya tunjuk kat mana yang kamu harus meletakkan perkara-perkara tersebut. Okey? Saya harap kamu faham untuk slide yang ini sebab slide ini merupakan slide yang penting kepada pelajar. Minta rakan-rakan yang join taklimat malam ni, snapkan slide ini, masukkan dalam grup-grup kamu. Sebab saya faham yang join taklimat pada malam ni, dia dah terror. Dia dah mahir dah berkaitan dengan peraturan dan garis panduan berkaitan dengan peperiksaan di UiTM. Okey.
Okey, seterusnya saya akan memberi maklumat berkaitan dengan slip menduduki peperiksaan. So kita ada dua slip menduduki peperiksaan yang berbeza. Satu adalah yang sebelah kiri saya, iStudent Portal yang saya tulis kat bawah ni, iStudent Portal. Ini merupakan slip wajib kamu bawa masuk ke dalam Dewan Peperiksaan. Kamu kena ingat, slip daripada iStudent Portal adalah slip yang wajib kamu bawa ke dalam Dewan Peperiksaan. Ketiadaan slip menyebabkan kamu tidak boleh masuk ke dalam Dewan Peperiksaan. So yang sebelah kanan saya adalah slip komprehensif SMP. Kejap lagi kan saya akan bagi dia punya QR code dia. Okey. SMP ni akan memberi kamu tahu di mana lokasi, nombor meja kamu, masa, hari, tarikh, kumpulan dan kod khusus. Dia komplit sikit. SMP ni agak komplit sebab dia bagi semua. Kalau dalam yang slip iStudent Portal ni, dia hanya memberikan subjek dan grup sahaja. Cuma cadangan saya yang cadangan saya kepada pelajar supaya kamu print iStudent Portal dan komprehensif ni depan dan belakang. Depan dan belakang, dan kita galakkan juga kamu laminate. Depan dan belakang. Okey? Supaya yang wajib ni ada di depan dan yang belakang tu ada informasi berkaitan dengan nombor meja kamu, lokasi kamu. Jangan jadi macam semester lepas, Dewan Peperiksaannya di Dewan Bendahara dan dia dengan semangatnya berlari-lari masuk ke DTS untuk mencari meja. Sedangkan dia punya tempat peperiksaannya di Dewan Bendahara. That's why saya kata tadi, persediaan awal tu sangat penting untuk para pelajar. Janganlah last minute baru kelang kabut. Okey. Ini pun perkara yang penting. Cuba tengok dalam sebelah yang saya quotekan sebelah ni. Sila pastikan slip menduduki peperiksaan iStudent Portal. iStudent Portal tadi yang sebelah kiri saya tu dicetak bersama instruction for student bermula nombor 1 hingga nombor 9. Apa yang nombor 1, nombor 9 ni? Kamu tengok yang belah bawah ni. Nampak tak? Nombor 1 ni, kadang-kadang para pelajar ni dia nak mudah. Dia nak ambil mudah. Dia print muka surat pertama je. Dia tak setting untuk cantik-cantikkan supaya dia perkara yang instruction ni 9 dalam muka surat yang sama. In case kalau dia terprint dua, kamu kena bawa dua-dua helai sekali. Pastikan perkara 1 hingga 9 itu terprint dan kamu bawa. Kita nak menunjukkan bahawa perkara yang nombor 9 itu adalah perkara yang sangat-sangat penting. Yang atas penting juga, tapi perkara yang 9 itu adalah sangat-sangat penting. Kenapa yang saya katakan dan saya tekankan perkara itu sangat penting adalah kerana terdapat pelajar-pelajar yang menulis nota di antara slip peperiksaan, antara baris-baris ayat di dalam slip peperiksaan. Kamu tak boleh menulis apa-apa, apa-apa ayat atau apa-apa maklumat di kertas soalan ke, di slip peperiksaan ke, apa-apa sahaja selagi belum mendapat kebenaran daripada ketua pengawas. Itu clear. Kalau kamu nanti semasa ketua pengawas membacakan peraturan peperiksaan, perkara tersebut terletak di perkara nombor 2. Dia tidak membenarkan. Maksudnya kamu tidak boleh menulis apa-apa di meja ataupun di kertas soalan ke, di slip peperiksaan ke. Itu salah. Kalau ditangkap oleh pengawas, kamu boleh disabitkan kesalahan. Nanti kita akan tengok di slide salah laku nanti. Okey, ni slip menduduki peperiksaan. Okey, untuk cetakan SMP,
SMP slip peperiksaan yang ada nombor meja saya kata tadi, nombor meja, lokasi, masa. Okey, ini dah QR code yang kamu boleh cetak. Untuk kampus Jasin yang untuk kampus KAG yang warna kuning, KBM yang warna oranye dan yang biru di kampus KGM lah. Dan itu kamu boleh scan ataupun kamu boleh ambil link untuk cetak. Buat awal-awal supaya tidak kelang kabut. Kamu boleh snap dulu ke ataupun apa-apa ke, terpulang kepada kamu lah, terpulang kepada kreativiti. Okey, ini untuk panduan mencetak. Okey. Okey, apa maklumat yang ada dalam slip peperiksaan tu? So macam biasalah. Maklumat pelajar, tarikh, masa, lokasi, zon peperiksaan, nombor meja di Dewan Peperiksaan, kod khusus dan kumpulan. Yang kamu kena tahu, kod khusus dan tarikh tu adalah sangat penting. Terdapat pelajar yang kod khusus, contohlah INS 200 hari Khamis, tapi dia dah terlewat datang hari Jumaat. Dia tak tengok tarikh tu secara teliti. Pelajar-pelajar zaman global ni dia memang, saya tak tahulah. Sebab saya tengok setiap kali peperiksaan berlaku, setiap kali itulah masalah sama yang terjadilah. Walaupun telah diingatkan setiap kali taklimat supaya bersedia. Okey, pelajar diminta untuk mengelakkan perkara seperti berikut. Ini perkara-perkara yang pelajar perlu elakkanlah. Tidak mengetahui nombor meja, salah tarikh, masa, tempat peperiksaan, cubaan-cubaan membawa nota, tidak mematikan telefon bimbit dan smartwatch, semua. Itu semua kamu kena tahulah. Masuk ke Dewan Peperiksaan, telefon bimbit dan smartwatch perlu dimatikan. Bermula semester lepas telah mendapat kebenaran, dua barang elektronik ini sahaja yang dibenarkan dibawa masuk ke dalam Dewan Peperiksaan. Okey, kita tengok panduan kepada pelajar pula. Okey, sebelum peperiksaan bermula, sebelum apa yang pelajar perlu tahu. Okey, ni basic lah saya kata. Daftar khusus dan jelaskan yuran. So, minggu ni merupakan minggu pelajar-pelajar murung. Sebab ramai yang kena GT. Mengoyan daripada pagi sampai ke petang untuk bantu kena GT. So, sebab untuk maklumat kepada semua pelajar, GT ini adalah GT muktamad. GT muktamad. So, adalah kriteria-kriteria yang sangat ketat untuk pelajar lakukan sebelum pelajar dapat diaktifkan. Perlu berurusan dengan HCA masing-masing lah. So, validasi khusus pun penting. Apa yang kamu daftar, pastikan kelas yang kamu masuk pun sama seperti yang kamu daftarkan. Cetak penyata kelayakan menduduki peperiksaan, slip exam tu. Rujuk jadual waktu peperiksaan muktamad. Buat persiapan peralatan keperluan menjawab peperiksaan dan patuhi peraturan sasiah rupa diri pelajar. Kan kita tengok apa pakaian yang kamu boleh pakai dan apa yang tak boleh kamu pakai. Benda ni memang saya selalu cerita berkaitan dengan kamu punya sasiah rupa diri ni. Okey, ini jadual waktu peperiksaan untuk semester Januari ini keseluruhannya. Keseluruhannya, tapi untuk kamu saja kamu boleh cetak di portal lah ataupun di SMP yang saya maklumkan tadi. Okey, semasa peperiksaan, apa yang kamu perlu buat? Okey, inilah ada 8 lebih kurang lah. Ada 8 perkara-perkara yang kamu kena ikutilah. Bawa penyata kelayakan menduduki peperiksaan dan kad pelajar atau pengenalan. Patuhi sasiah rupa diri. Patuhi arahan ketua pengawas sepanjang peperiksaan. Isi maklumat pada slip kedatangan peperiksaan dan buku jawapan. Pastikan semua soalan dijawab berdasarkan arahan pada kertas soalan. So, pelajar kalau dapat soalan, baca dulu muka hadapan sekali tu. Jangan buat-buat pandai jawab semua padahal kena jawab 2 sahaja. Kena baca pun betul-betul dulu. Serahkan buku jawapan yang lengkap. Untuk semester ni, buku jawapan adalah berwarna kuning. Tiba-tiba kalau dapat warna biru, angkat tangan.
Dekat dengan saya sepatutnya semester ni warna kuning tapi saya dapat biru. Nanti kita akan tukar. Pastikan kebersihan dan susuk atau kerusi dan meja berada dalam keadaan asal. Lepas bangun tu jangan campak kerusi tu ke depan ke belakang ke. Masukkan ke bawah meja. Pastikan tersusun rapilah supaya next exam pelajar-pelajar lain mudah dan pengawal-pengawal pun mudah untuk menguruskan peperiksaan yang selanjutnya dan keluar dari tempat peperiksaan dengan tertib kalau dah terlalu pandai setengah jam 40 minit dah siap, angkat tangan, tinggalkan skrip jawapan dan dapat kebenaran ketua pengawas baru keluar ataupun masa keluar tu pun ikutlah dia punya kesesuaian dan yang paling penting adalah pelajar tidak dibenarkan masuk ke tempat peperiksaan setelah 30 minit peperiksaan bermula. Kalau peperiksaan bermula pukul 9 pagi, kamu sampai pukul 9.30 9.31 dengan alasan kamu cirit-berit ataupun apa sahaja dengar saya punya cakap ni, apa sahaja alasan kamu selepas 9.31 itu kecuali dia ada kecuali dia, mungkin ada banjir yang disahkan ataupun ada beberapa perkara yang boleh di dalam pertimbangan TRHCA kami akan pertimbangkan. Tapi kalau kamu lewat 1 minit pun tidak dibenarkan masuk. Ingat. Dan tidak dibenarkan meninggalkan tempat peperiksaan 30 minit sebelum peperiksaan berakhir. Itu kamu kena tahulah, ini memang general peraturan yang kamu kena faham. Kalau dia habis pukul 12, 11.30 kamu dah tak boleh keluar dah. Kalau nak keluar, biar keluar sebelum 11.30 tersebut. Kamu kena tahulah. Terutama ni pelajar-pelajar PPT dengan pelajar Part 1 ni lah. Okey. Isu-isu kritikal semasa Dewan Peperiksaan. Pelajar ni biasanya dia datang ngam-ngam ataupun dia terlewat 10 minit ataupun 15 minit. Orang dah duduk dalam Dewan Peperiksaan, ketua pengawas dah baca semua, dah mula peperiksaan, kamu masuk. Dengan catwalk kamu jalan dengan kasut-kasut tinggi tang tung masuk, mengganggu mengganggu perjalanan exam yang telah bermula. Saya nak memberi pesanan bahawa kalau kamu datang lewat di dalam masa 30 minit, sila masuk dalam keadaan yang sopan. Kalau dah lambat tu memang lambat pun tak payah berlari macam pelari pecut Olimpik ke, tak payah. Jalan dengan biasa tanpa bunyi. Kalau kasut tinggi, jangan pakai kasut tinggi. Pakai kasut biasa je supaya berbunyi apa-apa. Okey. Itu berkaitan dengan kelewatan. Kedua adalah slip menduduki peperiksaan. Pelajar kerap kali bawa slip peperiksaan. Padahal ini adalah tiket paling penting untuk kamu masuk exam. Pastikan, saya tegaskan lagi sekali, kalau saya akan tengok untuk semester ni berapa ramai lagi pelajar-pelajar yang masih alpa berkaitan dengan slip peperiksaan. So kalau tak nak tengok berdarah kat pejabat saya nanti, kamu jangan print slip peperiksaan. Kamu memang akan merasalah nanti. So, yang ketiga, matikan telefon bimbit dan smartwatch. Okey, ini memang kerap kali exam dah bermula, handphone berbunyi. Padahal dah pesan dengan para pelajar, bila nak mula exam, matikan smartwatch, matikan telefon bimbit. So untuk exam kali ni, tolong matikan dua peranti ini. Jangan ada lagi berbunyi lagu macam-macam. Dia mengganggu. Dan seterusnya, persediaan fizikal dan mental. Jangan adalah anxiety lagi, janganlah ada pengsan, janganlah ada lagi macam-macam. Setiap kali exam macam-macam ada perkara yang berlaku. Sebab pelajar kebanyakannya tidak bersedia fizikal dan mental untuk menghadapi peperiksaan akhir. Ini kenyataan bukan main-main. Memang setiap semester akan berlaku. Okey.
Dewan Peperiksaan peralatan yang dibenarkan dibawa masuk. Pertama adalah telefon bimbit dimatikan dan diletak di atas lantai. Jam pintar smartwatch dimatikan dan letak di atas lantai. Dan pensel kes Lutsina. Macam mana kedudukannya adalah macam ni. Yang dalam bulatan merah ni, matikan smartwatch, matikan handphone, letak di bawah. Dan pensel kes ni keluarkan pen, pembaris, apa-apa yang patut kat atas ni. Dan pensel kes letak di bawah. Dan kad metrik dan slip peperiksaan letak di sebelah kanan. Sebelah kanan, sebelah kanan kot. Okey. Macam tu supaya ketua pengawas ataupun pengawas peperiksaan dapat ataupun mudah menyemak kamu punya slip dengan kad metrik. Faham Snap slide ni bagi tahu kawan-kawan yang tak join, benda-benda ni adalah penting untuk kamu tahu. Okey. Ini sasiah rupa diri pelajar. Sasiah rupa diri pelajar. Untuk ini cadangan. Cadangan Isnin untuk lelaki, untuk siswa, baju kemeja, seluar slack, tali leher, kasut kulit, berstokin. Pastikan seluar tu pakai elok-elok. Jangan dah pakai elok kemeja, tali pinggang dah cantik-cantik semua, tie-tie, tiba-tiba seluar ni singkat sampai nampak bulu kaki. Semenggah. So, kamu pakailah, pada 3 minggu hari peperiksaan tu pakailah sesopan yang mungkin. Jangan sampai dihalau oleh ketua pengawas ataupun pengawas peperiksaan. Harapnya begitulah. Untuk hari Selasa sampai hari Ahad, baju kemeja atau t-shirt berkollar, baju seluar slack atau kaki dan kasut kulit berstoking. Jangan pakai jin. Saya faham trend sekarang budak-budak memang suka pakai jin yang gedoboh, bukan gedoboh, yang besar, yang apa benda semua tu. So datang exam tak payah nak ikut trend sangat, ikut peraturan. Itu yang kami nak. Kamu nak berfashion ke, kamu nak ikut trend Korea ke, kat luar nanti. Bila cuti SEM tu kau ikutlah semua trend. Untuk exam 3 minggu ni ikutlah peraturan. Untuk siswi Isnin hingga Ahad pakai baju kurung dan kasut bertutup. Kasut bertutup tu kasut yang rendah. Jangan kasut 5 inci. Dan tu yang saya cakap tadi, bila masuk dewan berbunyi macam kuda berlari keduguk. Tu mengganggu. Akan mengganggu pelajar-pelajar lain ataupun mengganggu pengawas peperiksaan untuk menjalankan tanggungjawab untuk mengawas. Snap slide ni untuk maklumkan kepada kawan-kawan yang lain, supaya mereka mengambil maklum. Rambut, rambut jangan kusuk masai, jangan walau dah lewat macam mana pun, jagalah siasat rupa diri, jagalah kebersihan diri, bangun awal pukul 6 pagi, bangun siap-siap semua untuk datang exam. Jangan kamu datang sampai ke parking motor, berlari selaju-lajunya masuk ke dalam dewan, berpeluh-peluh, basah baju. Tu semua macam membuatkan kamu selesa untuk jawab exam. Dia akan memberi impact kepada kamu punya mood dan nak menjawab tu nanti. Dibandingkan dengan pelajar-pelajar yang dah datang awal 1 jam, rehat-rehat dan masuk dengan aman. Tu lain. Dia punya mood tu berbeza. Okey. Okey, ada beberapa lagi perkara yang penting juga di dalam Dewan Peperiksaan yang kamu perlu tahu. Ada 5 perkara yang kamu perlu tahulah, yang sebelum peperiksaan bermula tu ataupun di dalam Dewan Peperiksaan. Yang pertama ada main answer booklet, macam mana rupanya. Yang kedua additional answer booklet, examination attendance slip, objective answer sheet dan true or false answer sheet. So lepas ni saya akan tunjukkan gambar macam mana rupa-rupa dokumen-dokumen ni lah untuk makluman kamu yang tidak tahu atau first time tengok. Okey, ini main answer booklet untuk semester inilah berwarna kuning. Yang sebelah ini adalah muka depan. So nanti kamu kena fill in lah. Student ID, fakulti apa, program, kamu kena lengkap-lengkap. Lecturer apa? Lecturer name, group apa dengan tarikh.
Dan saya galakkan juga para pelajar untuk menulis nombor meja di atas sudut sebelah kanan ni. Untuk yang akan datang kita akan sediakanlah, memang sedia ada kotak. Untuk kali ni kita minta para pelajar untuk tuliskan nombor meja di atas sebelah kanan. Okey. Di belakang tadi, di belakang answer booklet tadi ada examination attendance slip. Ini kamu wajib tulis. Wajib tulis, penuhkan seperti yang saya contohkan dekat dalam ni berserta sign dan koyakkan mengikut garis putus-putus ni dan letakkan di sebelah kanan. Kiri tak sure. Kanan kot. Supaya pengawas peperiksaan akan mudah menyemak kamu punya examination attendance slip dan submetrik serta slip peperiksaan. Inilah gambarannya yang kamu kena tahu. Okey, ini additional answer booklet. Apa yang dimaksudkan, apakah yang dimaksudkan dengan additional answer booklet ni? Ini adalah buku jawapan tambahan. Yang ini tadi buku jawapan utama, kan? Kamu ni dah memang memang kata jawab jawapan tu terlalu senang lah kan, sampai satu jawapan setengah buku kamu guna. Cukup satu buku ni. So kita akan bagi yang warna putih ni sebagai tambahan. Kalau dah bagi satu pun cukup. Minta lagi dua, minta lagi tiga. Mintalah seberapa banyak pun, janji kamu pun jawapan tu, soalan tu terjawab semua. Okey. Ini adalah objektif answer sheet, tapi objektif ni bergantung kepada kod-kod yang masih ada. Inilah apa tu, ABC. Tak banyak lagi dah kod yang ada ABC, tapi masih ada lagi. Inilah bentuknya. Ini ada true or false. True or false ada lagi macam ni. Kamu tengok. So tak banyak juga kod yang ada. Okey, selepas peperiksaan pula, apa yang kamu perlu buat? Okey, untuk makluman, insya-Allah keputusan akan keluar pada 8 hari bulan 3. 8 hari bulan 3, 8 hari bulan 3 lah insya-Allah akan keluar. So kamu akan dapat email ataupun kamu boleh tengok sendiri. Kalau cemerlang, alhamdulillah. Kalau dapat D1, D2 tu, tak payah call HCA. Siapa berstatus D1, kamu adalah layak untuk memohon ataupun membuat rayuan. Kedua adalah mohon rayuan semak semula keputusan peperiksaan RSS. Okey. Untuk pelajar yang rasa keputusannya tidak meyakinkan, sepatutnya aku dapat A+, tiba-tiba aku dapat C. So kamu ada hak, mempunyai hak untuk membuat RSS. Membuat RSS dengan mengisi borang, boleh dapatkan di unit peperiksaan kampus masing-masing, isi borang, dan kamu akan dikenakan bayaran RM50 bagi satu paper. So kamu kena tahu. Yang ketiga, kalau ada subjek-subjek yang gagal, pastikan ada beberapa kriteria sahaja yang boleh menduduki peperiksaan khas ni. Yang layak, bukan semua yang boleh ambil. Beberapa kategori sahaja. Antaranya pelajar semester akhir dan mesti dua subjek sahaja yang dibenarkan diambil. Dan ada bayaran-bayaran jugalah. Dan rayuan meneruskan pengajian RMP ni kepada pelajar-pelajar yang dismiss. Antaranya berdapat status D4 ke atas. So mereka-mereka ni boleh memohon untuk rayuan meneruskan pengajian. Okey. Settle bab sehingga peperiksaan ni. So kita masuk part salah laku. Kita akan tengok sedikit salah laku dan beberapa isu yang lain lah. So seperti yang saya nak tekankan adalah peperiksaan ni pelajar perlu bersikap jujur lah.
bersikap jujur, perlu bersedia menghadapi peperiksaan, dan peperiksaan ni kalau kamu bersedia daripada awal, dia akan menjadi senang. Kalau besok pagi nak exam, malam ni baru study satu buku, so memang suffer lah, memang tak bersedia lah. So tu berlakulah aktiviti peniruan, bawa nota, bawa apa-apa segalanya. So memang kena jujur lah, dan kamu punya, jika kamu melakukan kesalahan ataupun salah laku semasa peperiksaan dan ditangkap dan dikenakan tindakan, dikenakan tindakan, banyak impak yang akan berlaku pada kamu lah. Nanti kita tengok apa kesan-kesannya. Okey, ini kita tengok apa jenis dan kaedah peniruan. So banyak sangat, dan kenapa tadi saya tak kasih bawa layat masuk, hanya kat matrik saja. Ini layat tu merupakan salah satu pot untuk simpan nota. Pernah ditangkap ada nota dalam layat. That's why kita tak benarkan para pelajar membawa kad matrik dengan layatnya sekali. Untuk makluman, hanya kad matrik sahaja dibenarkan. Okey. Macam-macam mengubah suai label botol minuman, menulis nota pada tisu, sapu tangan, keluar ke tandas untuk merujuk nota, membawa nota, menulis nota pendek di kuku, kaki, seluar, semua adalah. Memasukkan nota kecil ke kotak pensel. That's why tadi kotak pensel saya suruh letak di bawah. Menulis nota pada kalkulator dan alat tulis. Cerita pasal kalkulator ni, hanya kalkulator saja. Sarungnya tinggalkan dekat dalam beg di luar. Jangan bawa masuk. Dan masing-masing sila bawa kalkulator sendiri. Kalkulator sendiri, kalau subjek tu perlu mengira, sila bawa kalkulator saintifik sendiri. Unit exam tak sediakan. Kalau unit exam nak sediakan, perlu satu kontena kalkulator untuk kamu. Pastikan bawa kalkulator sendiri. Cubaan melihat jawapan pelajar lain. Kalau pelajar yang lain tu pun sama-sama subahat nak bagi jawapan, dua-dua kena. So berhati-hati. Banyak lagi menulis nota di lengan baju, penyata kelayakan menduduki peperiksaan. Okey, perkara 16 ni memang setiap semester berlaku. Dia menulis nota di antara perkataan yang saya cakap tadi. Menconteng tapak tangan, menyembunyikan sebarang bentuk alat rakaman di tudung, menyimpan nota di telefon bimbit, menyimpan nota, menyuruk nota di dalam sarung kaki, seluar, menyuruk nota di bahagian peha. So benda-benda ni memang semua benda-benda yang telah dikaji. Okey, jikalau kamu ditangkap, perkara yang berapa belas tadi tu kamu ditangkap, kamu boleh dikenakan tindakan tata tertib di bawah Akta 174, Akta Institusi Pelajaran Tata Tertib 1976. Apa antaranya? Yang pertama adalah amaran. Kenapa pula amaran? Oh, kalau amaran bolehlah. Tapi kena tengok case by case. Yang kedua, denda tidak lebih daripada RM500. Yang ketiga, penggantungan dari mana-mana daripada atau kesemua kemudahan institusi, buang kolej ke, apa-apalah. Penggantungan daripada mengikuti kursus pengajian di institusi, mungkin dikena gantung semester ke, 2 gantung semester. Menghalang daripada menduduki sebahagian atau keseluruhan peperiksaan di institusi, penyingkiran dari mana-mana bahagian institusi selama tempoh yang ditentukan, dan last sekali, pembuangan daripada institusi oleh pihak berkuasa tata tertib. Okey. 7 benda ni kalau kamu disabitkan kesalahan, kalau kamu di peringkat diploma, menyebabkan kamu akan berlaku kesukaran untuk menyambung ke peringkat ijazah. Sebab rekod tata tertib ni akan direkodkan di dalam sistem yang link dengan bahagian pengambilan. So kamu kena ambil maklum. Kena hati-hati. So apa implikasi yang disabitkan kesalahan? Implikasi ini salah satu daripadanya diberikan grade gagal dengan status FD. FD ni adalah kekal di dalam transkrip utama dan tidak boleh ditebus tampal ataupun hilang. Dia akan kekal selama-lamanya.
So yang kita tengok yang pertama, keputusan tersebut terpapar dalam transkrip akademik yang macam saya cakap tadi. Yang kedua, sukar menyambung pengajian di peringkat yang lebih tinggi, mungkin ijazah, master dan seterusnya. Tidak layak mendapat anugerah Naib Chancellor. Dia dah semester 6. Okey. 5 semester yang sebelum tu semua dia anugerah dekan. Satu je lagi dia boleh dapat ANC. Tapi semester ke-6 tu dia kantoi pula bawa nota dan dapat FD. So dia tak layak, hilang kelayakan dia untuk mendapat anugerah Naib Chancellor. Dan sukar mendapatkan peluang pekerjaan. Kenapa sukar mendapat peluang pekerjaan? Kebanyakan apa tu, agensi ataupun firma-firma pekerjaan memang tahu FD ni adalah kes tata tertib di dalam universiti ataupun kesalahan semasa peperiksaan. So dia orang tahu, oh kamu meniru, tak jujur. Macam mana kamu nak bekerja? Macam mana kamu nak amanah dengan tempat kerja kan? So macam-macam persepsi yang akan diberikan oleh majikan kepada pelajar yang dapatlah yang status FD ni. So kamu kena ambil maklum Okey, ini contoh. Kamu kena tengok, ni implikasi jika disabitkan kesalahan. Ni contoh transkrip original yang saya ambil. Kamu tengok INS 273 didapat FD. Walaupun subjek-subjek lain tu CC tu kira macam yalah, pelajar ni pun biasa je kot. So dia dapat FD pula. Ni bila dapat FD ni menyebabkan pointer pun lagi jatuh jatuh sebab kosong, ibarat kosong lah dapatnya. So hati-hati pelajar. Okey, kita dah sampai ke hujung dah ni dah 1 jam saya punya taklimat ni. Okey, apa antara isu-isu peperiksaan yang biasa yang terjadi Okey. Antaranya lah pelajar memang selalu bawa wallet, handbag dan barang-barang elektronik yang tidak dibenarkan So, pelajar tak payah kalau nak pergi ke Dewan Peperiksaan ni tak perlu bawa peralatan yang banyak, bawa benda-benda yang dibenarkan sahaja. Keluar dewan untuk mengambil barang di beg selepas masuk ke Dewan Peperiksaan ini memang tidak dibenarkan langsung. Pelajar jejak je kaki ke dalam dewan dan kamu tidak dibenarkan untuk keluar walaupun kamu tertinggal kereta. Itu memang saya tegaskan. Sebab bila kamu masuk tu, bila kamu masuk ke dalam dewan, kertas soalan berada di atas meja. That's why kita tak benarkan kamu keluar. Tidak mengikut sasiah rupa diri semasa menghadiri peperiksaan, mendakwa pergi kelas dengan pakaian yang sama dan tidak ditegur pensyarah. That's why saya kata, dalam 3 minggu peperiksaan ni, kamu jadilah manusia yang mengikut peraturan. Sasiah rupa dirinya, kelakuannya, jaga. Menyimpan nota dalam tag nama. Tag nama tadi saya tak bagi bawa masuk, so kamu ambil maklum. Semak diri sebelum ke tandas, buka jaket, baju sejuk, blazer, record pelajar. Kalau kamu, yelah dewan-dewan kita ni biasanya sejuk. Pelajar memang selalu pakai blazer, pakai kan, baju kapas ke baju apa semua tu. Kalau kamu nak ke tandas, kamu perlu tinggalkan di kerusi. Kamu jangan bawa. Saya takut nanti bukan setakat nota dalam baju jaket tu, takut ada buku rujukan yang kamu bawa sekali dalam blazer tu. So kamu ambil maklum. So bercakap atau pinjam barang semasa peperiksaan ini memang tidak dibenarkan. In case kamu memang terlupa bawa pen biru katakan, angkat tangan, pengawas datang, kamu cakap saya nak pinjam pen dengan kawan saya di sebelah. Pengawas akan ambilkan pen dan beri kepada kamu. Jangan kamu pandai-pandai hulur tangan sepanjang-panjang, ambil pen warna biru. Kamu boleh disabitkan kesalahan cubaan untuk meniru. Kena hati-hati Meletakkan nota di luar dewan, laluan ke tandas dan di dalam tandas. Ini dia saja-saja je letak nota atas meja, atas beg, atas meja supaya dia pergi ke tandas dia dapat tengok macam tu. Di screen macam tu kan. So dia dapat idea nanti. Meletakkan barangan di ruang yang tidak dibenarkan, isu kecurian dan keselamatan barang. Ini barang masing-masing kena jaga. Pencuri lebih merata-rata. Menulis jawapan dengan menggunakan pensel tidak dibenarkan
Tidak dibenarkan. Pelajar perlu menulis jawapan di dalam buku jawapan menggunakan pen. Pelajar semester pertama tidak tahu mengisi maklumat pada buku jawapan, kertas jawapan objektif dan true or false. Seperti yang saya tunjukkan tadi, macam mana kamu nak menulis, macam mana kamu nak koyak, mana kamu nak letak, semua dah cakap tadi. Jangan kamu dah duduk, kamu cakap dengan ketua pengawas, saya tak tahu nak tulis macam mana, nak letak kat mana tak tahu. Seterusnya, jadual waktu peperiksaan UiTM bertindih dengan jadual waktu peperiksaan penting yang lain. Contoh, exam GPA, SPM ulangan dan lain-lain. Dalam konteks ni, kamu pilihlah. Kamu punya pilihan di tangan kamu. Mana yang lagi penting? Ini memang terjadi. Saya masukkan ni sebab pernah terjadi. Saya ni ada exam pada sekian hari ni, tapi dalam masa sama saya ada SPM ulangan. So, dua-dua penting kan? So, terpulanglah kepada pelajar untuk um, nak pergi yang mana. Kamu tak jawab, kamu tak datang exam untuk UiTM punya peperiksaan, tanpa kebenaran kamu akan dapat YY. Senang. Kalau kamu pergi ataupun pergi ambil mana-mana peperiksaan selain UiTM dengan mendapat kebenaran, kamu selamatlah. Berkata orang, nak hidup tu pandai-pandailah kamu. Seterusnya, pelajar yang mengalami masalah kesihatan, rabun, kemalangan, lain-lain penyakit. Okey. Biasanya pelajar yang rabun ni akan dikenal pasti pada awal semester. Pelajar akan maklumkan kepada koordinator, Madam, saya ni rabun jauh, perlukan uh, final exam paper, font 50, 100. Cakap dengan madam tu. So, nanti kami, unit peperiksaan akan mengemailkan satu form kepada ketua pusat pengajian untuk pelajar-pelajar berkeperluan seperti inilah, rabun ataupun nampak, sebelah mata problem, apa-apalah, kemalangan, patah kaki, apa-apalah, apa yang patah semua, maklumkan awal-awal seperti yang saya maklumkan yang tadi. Ataupun lain-lain penyakit, anxiety ke, tak boleh tengok Dewan Peperiksaan. Tengok je Dewan Peperiksaan, rebah. Tengok aja Dewan Bendahara, rebah. Tu pun ada masalah juga tu, Memang ada benda-benda tu semua. Okey. Itu sahaja saya punya taklimat. Saya tak nampak pula ada chatting, ada pertanyaan ke apa benda ke. Okey. So, baca pantun macam malam bercahaya kunang-kunang, buah sukun, buah pepaya, yang rajin akan menang, yang tekun akan berjaya. Yang rajin mesti akan berjaya. Belum pernah dengar lagi yang rajin gagal. Kapal terambus angin ringan, sejuk terasa angin pantai, lebih bahagia dalam perjuangan daripada duduk santai-santai. Duduk santai-santai, goyang-goyang kaki tepi pantai tu belum pernah lagi kita dengar akan berjaya sukses. Okey. So, saya harap para pelajar dapat mendapat nanti. Ada tanya apa ni, sekejap saya tak. Sekejap ya. Pertanyaan tadi, saya tak nampak pertanyaan tadi lah. Okey. Okey. Nak tanya, gel pen boleh guna tak? Gel pen ni maksudnya gel yang cair tu kan? Yang dakwat cair tu kan? Biasanya dakwat cair ni orang guna untuk sign. Pegawai-pegawai akan guna untuk sign. So, kalau kamu nak bawa untuk, biasanya dakwat pen yang cair ni mahal. So, tak payah nak menghabiskan duit dalam ekonomi yang sekarang sangat mencengkam. So, beli je bolpen yang harga RM20 tu. Cukup. Bawa 3 batang. So, kalau jawapan kamu sampai additional 3 buku pun, 3 batang tu cukup. Masih cukup lagi untuk kamu menjawab. Sebab lagi satu pun, kalau pen yang cair ni, dia bila kena tangan kamu nanti, dia akan stretch, macam apa orang kata, dia akan mengotorkan buku jawapan tu. So, saya galakkan guna bolpen biasa sahaja. Kasut kulit yang sneakers yang warna yang hitam tu kan, yang bagus untuk tumit, insya-Allah boleh. Selagi dia bertutup dan berwarna hitam.
Eh, ini saya baca yang yang ni je, yang mana yang saya sempat baca lah ni banyak ni ha. Oh, okey. Nak tanya sir, kalau nak pergi tandas, just angkat tangan je lah kan sir? Yes, memang angkat tangan, tak payah angkat kaki. Kalau angkat kaki kan kacau pula nanti. Angkat tangan, pengawas akan datang, pengawas akan beri borang keluar ke tandas, isi dan kamu keluar. Yes, baju kurung. Tak payah pakai baju Korea, baju skirt labuh ke apa, tak payah. Tudung-tudung tertubus tu tak payah pakai. Pakai comel-comel, cantik-cantik. Bila kita tengok, cantik je kamu pakai kan. Tak apa, senang. Botol air insya-Allah boleh lah. Maksudnya botol air yang mudah dan kamu yang mudah lah, yang jangan ada sarung, jangan ada apalah nanti letak di bawah meja. Sebab kalau exam 3 jam tu kadang-kadang yelah kalau tak dapat air tu takut jadi ni Hmm. Sebagusnya warna hitam. Sebagusnya warna hitam. Boleh, sneaker boleh. Sambil yang saya jawab-jawab kamu punya soalan ni, sila scan scan QR code tu, attendant. Saya nak tengok berapa ratus orang yang datang malam ni. Apa lagi ni? Hmm. Thank you sir, comel lah sir ni. Yelah kau orang ni. Okey, botol air dah jawab. Okey, apa lagi ni? Apa lagi ni? Baju kurung je, baju kurung saja. Angkat tangan. Okey. Okey, itu saja kot. Kalau ada apa-apa boleh tanya. Hmm, ada apa-apa lagi ke? Okey, dah tak ada apa-apa lagi Saya tengok soalan macam saya dah mohon untuk unit IT linkkan dengan YouTube, tapi saya tak sure lah ada sebab yang ada WhatsApp saya tadi tak ada dekat YouTube. So saya tak sure. So nanti taklimat ini pun saya ada buat rakaman. Nanti saya akan bincang macam mana nak masukkan dalam YouTube supaya kamu boleh boleh refer kemudian kan. Hmm. Okey, kalau kamu nak terkencing, nak terberak, mestilah kamu rasa dulu kan. Mestilah kamu ada rasa, gesa tu mesti ada. Takkanlah sampai, melainkan kamu ada masalah lah kot. Masalah ni penghadaman ke apa benda. Kalau dah tak tahan sangat tu, entah. Saya pun tak no comment lah kan. Tak pernah lagi berlaku. Eh? Tapi biasanya pengawas akan ikut kamu sampai ke tandas. Okey, baju sejuk. Baju sejuk ni biasanya pelajar akan pakai untuk masuk ke dalam dewan-dewan Biasa dewan dapat-dapatnya dewan BTS kita sangat-sangat sejuk sangat-sangat sejuk. So biasanya bila kamu nak ke tandas, pengawas akan minta kamu buka baju panas kamu tu atau baju sejuk kamu tu tinggalkan di kerusi. Ataupun tinggalkan di meja semasa kamu menulis nak ke tandas tu, letak di situ. Kamu tak boleh bawa keluar baju panas kamu tadi. Eh? Faham tak? Macam saya cakap lah nanti. Segala-galanya dalam tu ada kamu letak nanti. Okey, saya harap-harap menjawab Azmi. So, kalau exam mate pakai pensel boleh ke? Nama kamu nak pakai pensel. Kamu bukan ambil exam UPKK. Kamu dah universiti kot. Pakai pen lah, lukis ke apa benda ke pakai pen, pakai pen lah. Nanti kamu akan dimaklumkan. Maksud jawab perlu pakai pen, perlu dalam bahasa Inggeris. Semua telah dimaklumkan. Kecuali certain program ada beberapa saja yang ada tulis bahasa Melayu. Yang lain semua bahasa Inggeris dan menggunakan pen. Eh. Selain warna hitam boleh kasut, cuma biar bertutup dan jangan ada bunyi. Yang penting bunyi tu. Eh, yang bunyi kuda tu saya tak nak dengar tang tung tang tung tang tung masuk sebab dia mengganggu pelajar-pelajar lain.
Okey, kertas peperiksaan macam saya cakap tadi, main answer booklet, kita jawab dalam main answer booklet yang warna kuning tadi, Dalam tu ada lebih kurang dalam 20 muka surat kot saya rasa, dalam 20 muka surat, eh. Kalau in case kamu tak cukup, kamu angkat tangan, kamu kata saya tak cukup untuk main answer booklet yang warna kuning tu, dia akan bagi buku jawapan yang warna putih tambahan. Tak cukup lagi angkat tangan, dia akan bagi yang warna putih lagi. Selagi sampailah kamu cukup. Dan dia tanda oleh pensyarah kamu secara manual. Kalau kamu jawab esei, macam ada ke mesin nak menjawabkan? Tak ada kan? Mesti pensyarah yang manusia yang akan cekkan kamu punya jawapan. Pensel kalau salah, takut salah. Mana boleh takut-takut. Kalau kamu dah tulis pakai pen, kalau salah, ambil pembaris, kamu terus potong saja segaris. Itu pensyarah akan maklum jawapan kamu tu adalah salah. Ataupun satu muka tu salah, terus potong. Potong. Macam tu, mulakan dengan muka surat yang baru. Pastikan setiap soalan mulakan dengan muka surat yang baru. Supaya pensyarah mudah untuk marking lah kamu punya jawapan. Kumpulan kelas dalam attendance tu. Kumpulan kelas kamu apa? Yang biasanya dia akan tulis MC apa lagi tu? 1A, 2A, tu kumpulan kamu lah tu. Maksudnya. Correction tab boleh. Letak dalam pencil case tadi. Bagus. Okey, terima kasih yang sama-sama menjawab. Okey. Ada lagi ke? Kita berakhir 9.45, 9.45 nanti kita akan akhiri kita punya taklimat. So kalau ada apa-apa tanya sekarang. So kalau selepas ni ada pertanyaan lagi, kita boleh terus tanya saya ataupun AR di kampus masing-masing lah. Pen biru, pen hitam boleh guna. Jangan kamu menulis pen merah. Pen merah tu hanya untuk pensyarah marking kamu punya ni nanti. Pen biru atau pen hitam. Correction tape boleh. Ikut paper boleh bawa. Seluar jeans jangan pakai. Pensel tekan. Kamu nak tulis apa pensel tekan? Kita menjawab soalan ni menggunakan pen biru atau pen hitam. Pensel tidak boleh. Okay, welcome. Harap kamu faham. Sampaikan kepada kawan-kawan kamu semua, siapa yang tak join. Terima kasih banyak. Good luck untuk exam. Jawab yang terbaik. Okay? Okay, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Bye.